Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat ilahi kerana pada hari ini dapat kita bertemu dalam program Akidah Islam buat julung kalinya. Baiklah, untuk topik kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang akidah Islam yang terpesong ataupun kita kenali sebagai ajaran sesat. Isu ajaran sesat ni sebenarnya bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Kalau kita tengok laporan yang disediakan oleh Muhammad Khalil Ashraf dan Rayham Sanusi, sebenarnya hampir 50 kes ajaran sesat yang telah dilaporkan kepada pihak berkuasa hanya dalam tempoh 9 bulan sahaja, iaitu antara Januari 2020 sehingga September 2020. Ini cukup untuk membuktikan bahawa ajaran sesat ini sebenarnya masih wujud dalam kehidupan manusia. Kebanyakan ajaran sesat ini bergerak secara senyap-senyap ataupun tanpa disedari dia dah merebak menyebabkan ia sukar untuk dikesan dan dibantras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Kita lihat kembali sejarah. Kes pertama ajaran sesat di Malaysia berlaku pada tahun 1995 apabila negara kita digemparkan apabila pihak berkuasa telah berjaya menahan sebuah kumpulan secara beramai-ramai yang telah diketuai oleh Asy'ari Muhammad di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Kurang dari itu, Asy'ari Muhammad ni dia telah membuat pengakuan yang terbuka mengenai pembohongan dakwahnya dan dia menyeru supaya pengikut-pengikutnya untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan yang benar. Dan pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa ketika itu telah mengambil tindakan dengan mengadakan siri pemulihan akidah, tetapi sayangnya siri ini tidak dihadiri oleh pengikut, tidak dihadiri sepenuhnya lah oleh pengikut tegarnya. Maknanya ada yang hadir, ada yang menghilangkan diri. Kalau tadi kita lihat Ashraf Muhammad, kita lihat pula di Besut, Terengganu, satu ajaran sesat yang saya rasa cukup dikenali lah oleh rakyat Malaysia yang dikenali sebagai Ayah Pen. Ayah Pen ini dia telah membina satu perkampungan ibadat di sekitar kawasan kediaman beliau dan pihak berkuasa tempatan akhirnya berjaya untuk merobohkan binaan-binaan pelik yang dibinanya atas alasan tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan. Tapi ajarannya yang dikenali sebagai kumpulan rotib kuat Ayah Pen ini sememangnya sudah jelas bertentangan dengan hukum syarak dan difatwakan haram hampir ke semua negeri sejak tahun 1992 lagi. Namun begitu, walaupun telah difatwakan haram dan telah diketahui bahawa ajaran ini adalah ajaran sesat, sehingga kini masih ada kumpulan-kumpulan kecil yang mengagung-agungkan Ayah Pen sehingga ada yang sanggup berhijrah ataupun pergi ke Terengganu semata-mata untuk menuntut ilmu daripada ajaran Ayah Pen. Maka kita dah lihat ajaran-ajaran sesat yang besar di Malaysia. Isu ajaran sesat ini sememangnya sudah lama bertapak dan terus berkembang di Malaysia. Justru itu, pada hari yang mulia ini, kita akan duduk bersama semeja untuk kita bincangkan isu ajaran sesat di Malaysia. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, boleh kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel kita yang sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama yang manis lagi bergaya, iaitu yang berbahagia Puan Sri Aina Syazfina binti Hasim. Apa khabar Puan Sri? Alhamdulillah, saya baik sahaja. Alhamdulillah, seterusnya saya kenalkan pula panel kita yang kedua, sopan dan ayu sahaja orangnya, iaitu Profesor Dr. Kathrun Nada binti Aziz. Macam mana Prof? Dah bersedia untuk perbincangan pada hari ini? Assalamualaikum. Okay, saya dah bersedia dah. InsyaAllah kita akan mulakan forum dengan penuh bersemangat. InsyaAllah. Tidak lupa juga kepada panel kita yang ketiga, kecil orangnya tapi besar jasanya, iaitu yang berhormat Datuk Dr. Umi Nashitah binti Ismail. Bagaimana Datuk pada hari ini, sihat? Ya, moderator. Alhamdulillah sihat. Okay, sebelum kita menyusuri dengan lebih mendalam tajuk ajaran sesat ini, saya rasa molek kiranya kita faham terlebih dahulu apa itu definisi ajaran sesat. Oleh itu, saya mempersilakan saudari ahli panel kita yang pertama yang berbahagia Puan Sri Aina Syazfina untuk menerangkan dengan lebih terperinci definisi ajaran sesat. Dengan hormatnya dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita. Sebelum itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak moderator dan juga pihak majlis kerana sudi menjemput saya ke perbincangan forum kita pada hari ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan menerangkan maksud ajaran sesat daripada segi bahasa dulu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ajaran didefinisikan sebagai nasihat, petunjuk, teori, mazhab ataupun hukuman, manakala sesat pula didefinisikan sebagai tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang sebenar. Jadi kombinasi perkataan ajaran sesat ini kita boleh beri maksud sebagai terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam yang lurus. Seterusnya dari sudut keagamaan pula, menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM pada tahun 2010 telah mendefinisikan ajaran atau amalan ajaran sesat ini sebagai sebuah ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam ataupun orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran mereka ini, yang mereka bawa ini sebagai ajaran yang bertepatan dengan Islam, apa kehendak Islam. Tetapi pada hakikatnya ajaran yang mereka bawa ini sangatlah bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, mazhab yang mutabar serta bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi secara mudahnya ajaran sesat ini kita boleh faham sebagai apa-apa sahaja ajaran, tak kisahlah daripada konsep akidah, ibadat atau tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah serta konsep Ahli Sunnah wal Jamaah kita anggap sebagai ajaran sesat. Okey, terima kasih saudari panel kita yang pertama atas penerangan definisi ajaran sesat yang jelas dan padat. Jadi bolehlah saya buat satu kesimpulan kecil di mana ajaran sesat ini merupakan satu ajaran yang terpesong daripada akidah ataupun syariat agama Islam. Kalau kita lihat sebentar tadi, Yang Berhormat Puan Seri ada menyebutkan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya nak beralih pula kepada Profesor Dr. Katronada untuk Doktor terangkan sedikit secara ringkas apakah itu konsep Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis ilmu kita ini. Okay, umum sedia maklum, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan dominan umat Islam di seluruh dunia termasuk Malaysia. Ahli Sunnah wal Jamaah atau juga dipanggil sebagai Ahlu Sunnah adalah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah ni berlaku akibat wujud satu aliran apabila generasi Ahli Salaf iaitu generasi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang ada perbezaan pendapat dalam usul akidah Islam. Dan tokoh utama Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Abu Hasan Al-Ash'ari serta Abu Mansur Maturidi. Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni merupakan ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan padanya. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini meliputi ajaran-ajaran Islam mengenai akidah, syariah dan akhlak yang dibawa semenjak zaman Nabi SAW serta para sahabat. Justru mana-mana ajaran atau amalan yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai ajaran sesat. Untuk pengetahuan semualah, sekitar 90% umat Islam di dunia kini merupakan kaum Sunni ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah dan 10% lagi menganut aliran Syiah. Jadi kita dapat lihatlah ramailah Ahli Sunnah wal Jamaah di atas muka bumi ini. Itulah sebuah sedikit konsep Ahli Sunnah wal Jamaah yang boleh saya sampaikan. Okey, terima kasih Prof atas penerangan konsep Ahli Sunnah wal Jamaah yang begitu baik dan terang sekali. Sebentar tadi, Prof ada menyatakan tentang ajaran sesat ini merupakan ajaran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Justru, saya ingin ajukan soalan buat panel kita yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Dr. Umi Nashita. Bolehkah Datuk terangkan sedikit, ada banyak jenis ataupun ciri-ciri ajaran sesat yang berada di Malaysia ni? Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya kan Tuan Moderator, mungkin ramai yang menganggap bahawa semua ajaran sesat ini adalah sama, tetapi sebenarnya ada banyak jenis dan ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia. Menurut penyelidikan yang dijalankan oleh bahagian penyelidikan Islam, ada yang menunjukkan bahawa 3 kategori utama ajaran sesat yang telah dikenal pasti, iaitu yang pertama bentuk ajaran baru, bentuk ajaran tarikat dan juga bentuk ajaran
melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung kait dengan perkara-perkara mistik dan juga budaya hidup. Baiklah, saya mulakan dengan jenis ataupun kategori yang pertama, iaitu bentuk ajaran baru. Menurut Muhammad Uthman Al-Muhammadi, ajaran baru ini diterbahagi pula kepada dua, iaitu ancaman fahaman dan kepercayaan yang berbentuk tradisi, dan yang kedua ancaman fahaman kepercayaan moden seperti fahaman zindik, fahaman Jabariyah dan Mu'tazilah, dan fahaman wahdah al-wujud. Secara kebiasaannya, ajaran sesat baru ini dia dicipta sendiri oleh manusia seperti fahaman sekularisme yang memisahkan urusan keagamaan dari kehidupan dunia, materialisme, komunisme dan juga macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai sebenarnya umat Islam yang tidak sedar bahawa ajaran baru moden ini dia boleh mengelirukan kemuliaan akidah Islam. Seterusnya, kita beralih pula kepada bentuk yang kedua, iaitu bentuk ajaran tarekat. Saudara-saudari sekalian, kalau kita tengok kebanyakan ajaran sesat ini sebenarnya berlindung di sebalik ajaran tarekat seperti tarekat Ahmadiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Qadiriyah dan juga lain-lain dengan cara yang bertentang dengan hukum syarak. Selalunya untuk ajaran ini, ia dinamakan dengan nama pengasasnya sendiri dan digabungkan dengan nama kumpulan tarekat yang didukungnya walaupun pada hakikatnya ia bercanggah dari agama Islam. Jadi dalam ajaran ini, pengikutnya ni dia boleh meringankan dan tidak melaksanakan ibadah, bahkan mereka boleh melakukan maksiat. Okey, untuk bentuk yang terakhir, iaitu bentuk ajaran melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung kait dengan perkara-perkara mistik dan juga budaya hidup. Untuk ajaran ini, dia merupakan ajaran yang sering kita jumpa, iaitu ajaran yang dia berdasarkan kepada kerekaan, khayalan pemujaan dan juga sebagainya. Contohnya, yang sering kita dengar adalah seperti kebal dalam amalan silat, amalan dukun dan jampi serapah. Ada juga yang mengubah ayat Al-Quran kononnya untuk mendapat wahyu, ada yang mengaku sebagai Nabi dan ada juga yang mengaku bahawa Allah menjelma dalam diri mereka. Jadi ini semua adalah ajaran-ajaran yang sesat bertentangan dengan Islam. Itu sahaja daripada pendapat saya serahkan kepada moderator. Itu ya, selalunya kita anggap bahawa semua ajaran sesat ini adalah sama sahaja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi jenis ajaran sesat yang berada di Malaysia ni. Kita dah lihat definisi, kita dah lihat jenis-jenis, sekarang kita nak beralih pula kepada Profesor Dr. Katronada. Bolehkah Prof menyatakan apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan mengapa ajaran sesat ini semakin lama semakin berleluasa dan tidak boleh dihapuskan di Malaysia? Silakan Prof. Baik, salah satu sebab adalah undang-undang. Peruntukan undang-undang yang digubal tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sedangkan ada akta dan peruntukan yang boleh digunakan untuk menghapuskan permasalahan ajaran sesat. Pihak kerajaan boleh menggunakan undang-undang sivil seperti Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan untuk dijadikan rujukan dalam kes ajaran sesat ini agar boleh diberhentikan. Tapi kalau kita tengok dari segi pentadbiran perundangan Islam di Malaysia, sesuatu ajaran itu dikatakan sesat apabila terdapat fatwa rasmi yang disiarkan dalam warta kerajaan menyatakan ajaran itu sesat. Oleh demikian, dari segi pentadbirannya, sesuatu ajaran sesat itu hanya boleh diambil tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa negeri apabila terdapat fatwa rasmi yang melarang penyebaran ajaran itu. Contohnya, Mahkamah Syariah Shah Alam yang telah membuat hukuman ke atas kes Abdul Kahar Ahmad atau lebih dikenali sebagai kes Rosul Melayu dengan penjara sebanyak 10 tahun, 6 sebatan dan denda sebanyak 16,500 pada 20 Oktober 2009. Hukuman keras ini dikenakan kepada pesalah kerana gagal hadir dalam perbicaraan dan berjaya diberkas oleh pasukan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kat sini hukuman dia agak berat sebab satu dia dah buat ajaran sesat, yang kedua dia tak hadir dalam mahkamah. Dan yang ketiga dia lari, jadi kita kena berkas dia. Jadi hukuman dia agak berat lah di sini.
Namun walaupun begitu, statistik di Mahkamah Syariah menunjukkan sedikit sahaja kes yang pernah disabitkan di bawah kesalahan akidah melainkan di Pulau Pinang yang mencatatkan 347 pendakwaan dan satu kes di Selangor tadi, kes Rosul Melayu tadi, ada kes hanya itu saja. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah disebabkan prasarana, kuasa kaki tangan yang tidak mencukupi, terlatih dan berpengalaman serta berpengetahuan dalam menangani ajaran sesat. Selain itu, pengembangan ajaran sesat bukan sahaja dalam kalangan orang kampung yang kurang berpendidikan tetapi juga dalam kalangan profesionalisme dalam bentuk baru seperti orientalism, ultramodernism, anti-hadis, anti-moral, budaya kuning, black metal dan sebagainya. Jadi mahkamah syariah ni dah lah kurang sikit kan. Lepas tu yang menyebarkan tu adalah orang yang hebat-hebat. Orang yang bukan orang biasa tapi orang yang berpendidikan tinggi. Jadi pergerakan akta undang-undang ajaran sesat ni sukar untuk dilakukan dalam menangani sesuatu kes. Ada kes pun susah kita nak sabitkan kesalahan sebab tak cukup bukti ataupun kita kekurangan kaki tangan profesional dalam mahkamah. Jadi faktor yang kedua pula ialah kurangnya pusat pemulihan akidah di setiap negeri di Malaysia. Sepatutnya setiap negeri kena ada pusat pemulihan ini memandangkan situasi ajaran sesat yang semakin menjadi di negara ini. Bila tiada pusat pemulihan yang mencukupi, individu-individu yang pernah terlibat dan ditangkap dengan ajaran sesat tiada hala tuju untuk mendapatkan ilmu akidah yang betul. Jadi berdasarkan jurnal Fatwa Ajaran Sesat, penubuhan pusat pemulihan akidah setakat ini hanya Pusat Pemulihan Akidah Jabatan Agama Islam Selangor PPA JAIS di Hulu Yam Selangor yang diwartakan di bawah enakmen Selangor sebagai tempat tahanan. Jumlah pelatih yang ada pada waktu itu hanyalah seramai 27 orang sahaja, iaitu 5 orang cubaan murtad, seorang penyelewangan akidah secara sukarela, 5 orang gejala sosial, 5 kes perlindungan dan bakinya ialah kes kawat hamil nikah dan lari dari rumah. Hasilnya, kebanyakan pelatih ini berjaya dipulihkan iaitu sebanyak 80% dan kegiatan mereka dipantau selepas latihan melalui keluarga. Hal ini membuktikan bahawa pentingnya kerajaan menambah bilangan pusat pemulihan akhlak dalam negara demi menyelamatkan agama dan jati diri di masyarakat ini. Zaman sekarang ni, itu untuk satulah yang bahagian pusat pemulihan akhlak. Sebab pusat pemulihan akhlak di Malaysia hanya ada satu saja di Selangor dan satu lagi dekat mana tahu tapi tak ada orang. Dan di Selangor saja yang lebih macam lebih ramai orang dan 80% berjaya dipulihkan. Dan faktor yang terakhir ialah penggunaan media sosial dan media massa yang sangat berleluasa tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ajaran sesat ini juga sebenarnya banyak tersebar melalui media sosial memandangkan ia mudah untuk dicapai oleh orang ramai. Ada pula yang terus mempercayai tanpa menyelidik terlebih dahulu menyebabkan ajaran sesat semakin lama semakin meluas. Contoh ajaran sesat yang disebarkan melalui media massa ialah Syiah. Menurut Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, mengikut perangkaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, umur golongan yang terlibat dengan ajaran Syiah adalah sekitar 25 hingga 39 tahun. Hal ini menunjukkan kelompok generasi muda begitu mudah terpengaruh dengan fahaman dan ideologi-ideologi yang menyesatkan. Jika kita lihat hari ini, terdapat pelbagai ancaman yang mahu menyesatkan Islam secara sistematik di laman media sosial seperti Facebook, Twitter atau blog dengan mendakwa Islam ni adalah agama yang tidak toleran sehingga wujudnya fahaman sesat seperti anti-hadis, Syiah, Rosul Melayu dan sebagainya. Jadi kat sini kita tak dapat nafikanlah bahawa penggunaan media sosial dan media massa menyumbang dalam peningkatan angka statistik kes ajaran sesat dalam negara. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih Prof atas jawapan yang cukup-cukup mantap. Baiklah, kalau kita dah lihat faktor-faktornya, mestilah kita nak tahu apa pula langkah-langkah untuk kita mengatasinya kan. Jadi untuk perbincangan terakhir kita pada hari ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah untuk kita mengatasi ajaran sesat di Malaysia ini. Dengan itu saya mempersilakan Yang Berbahagia Puan Sri Aina Syazfina sebab panel yang pertama untuk beliau memberikan pendapat beliau tentang langkah-langkah untuk membanteras ajaran sesat ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Seperti yang kita tahu, setiap penyakit ada ubatnya, setiap masalah pasti juga ada jalannya. Peranan untuk membanteras ajaran sesat ini tidaklah tergantung pada satu bahu sahaja, tapi perlu dilaksanakan secara individu, keluarga, institusi agama maupun pihak kerajaan. Dalam Islam, setiap penganut agama perlulah saling menasihati kerana sesungguhnya Islam itu adalah agama nasihat. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Justru setiap pihak bertanggungjawab untuk saling menasihati dan saling mengingatkan agar ajaran sesat ini dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. Baiklah, tanpa saya berletih panjang, saya akan teruskan dengan langkah-langkah untuk membenteras ajaran sesat dari aspek peranan individu. Peranan utama bagi individu dalam membenteras ajaran sesat ini bermula dengan proses menuntut ilmu. Kerana dalam Islam, ilmu adalah sesuatu yang wajib dituntut kerana ia adalah cahaya, penyuluh dan juga penyelamat untuk kita semua. Dengan ilmu, seseorang hamba itu dapat hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhannya, iaitu hamba itu akan mengenali, membesarkan dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ilmu dapat melahirkan insan bertakwa yang sentiasa cermat dan berhati-hati dalam mengharungi kehidupan di dunia. Antara bentuk ibadat yang paling utama dan yang paling agung yang dianjurkan oleh Islam adalah menuntut ilmu, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan syarak dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan kepercayaan dan pengamalan Islam. Bermula dengan ilmu, setiap individu dapat menjalankan peranan tersendiri untuk memberikan kefahaman serta kesedaran kepada ahli keluarga, kepada rakan-rakan maupun masyarakat tentang bahayanya ajaran sesat ini. Jika kita lihat, sebenarnya banyak majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid, di surau dan juga di kawasan-kawasan sekitar rumah kita. Jadi yang perlunya adalah semangat kita untuk serta kesungguhan kita untuk belajar mencari ilmu syariat Islam agar kita tidak terpesong ataupun terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang langkah-langkah mengatasi ajaran sesat dari segi peranan keluarga pula. Seperti yang kita sedia maklum, keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam masyarakat Malaysia kerana boleh dikatakan semuanya bermula daripada keluarga. Jadi karakter, perwatakan atau peribadi seseorang itu mestilah dididik di rumah, barulah hasilnya akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Oleh itu, setiap ahli keluarga dalam sebuah anggota keluarga itu, terutamanya ibu bapa, haruslah memainkan peranan penting dengan menyuburkan benih-benih pemikiran yang berasaskan akidah, syariat dan akhlak Islamiah, iaitu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkan masa hadapan anak-anak. Mereka lah yang bertanggungjawab mendidik dan menyemai akidah syariat dan akhlak Islam dalam setiap diri anak-anak mereka. Ibu bapa adalah pembina utama setiap individu dalam masyarakat dalam permasalahan akidah ini, iaitu seperti ajaran sesat ini. Rasulullah pernah bersabda yang menyebut setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu suci bersih. Kedua ibu bapa lah yang menjadikan anak tersebut sama ada Yahudi, Kristian ataupun Majusi. Fitrah dalam konteks hadis yang saya katakan sebentar tadi bermaksud Islam kerana setiap bayi ataupun kanak-kanak yang dilahirkan sebagai seorang Muslim adalah suci dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab mencorakkan anak tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. Justru saya tekankan di sini tentang tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak tersebut dalam kehidupan persekitaran Islam agar kehidupan mereka tidak rosak dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Yang ketiga, saya beralih kepada peranan institusi agama. Sesungguhnya institusi agama sangat berperanan dalam membasmi ajaran sesat. Di Malaysia, setiap negeri mempunyai jabatan agama Islam yang tersendiri. Bahkan institusi agama negeri tersebut dinaungi oleh duli-duli yang maha mulia Sultan. Kedudukan dan keistimewaan ini seharusnya dimanfaatkan dan dipengguna dengan sebaik yang mungkin agar ajaran-ajaran sesat yang menjadikan Malaysia sebagai lokasi penyebaran dakwah-dakwah pesong tersebut dapat dibanteras sehingga ke akar umbinya. Setiap jabatan agama Islam negeri ditubuhkan bertujuan untuk memantau serta menangani isu murtad dan ajaran sesat di negeri-negeri Malaysia. Kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia juga amat penting dalam menyatakan aduan ataupun apa-apa maklumat yang kita lihat kepada pihak berkuasa agar ajaran sesat ini kita dapat banteras.
Baiklah, yang terakhir saya terangkan tentang langkah-langkah memanteras ajaran sesat dari segi peranan kerajaan. Sesungguhnya kerajaan berperanan untuk membentuk rakyatnya melalui undang-undang, peraturan atau ketetapan tertentu. Kerana lazimnya kita sedia maklum, rakyat akan mengikut segala ketetapan pemimpin atau negaranya. Sebagai contoh, sekiranya negara tersebut merupakan negara ahli sunnah wal jamaah, maka rakyat-rakyatnya adalah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga sebaliknya, jika negara tersebut menggunakan fahaman Syiah, maka majoriti rakyat negara tersebut juga akan berpegang kepada ajaran Syiah. Jadi penetapan pegangan dan pengamalan rasmi agama adalah penting bagi sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, iaitu negara kita, kerajaan melalui Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam setiap negeri berperanan menjaga kesucian pengamalan agama Islam dengan menetapkan bahawa akidah rasmi rakyat Malaysia adalah berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penentuan sebegini memberi kebaikan yang amat signifikan dari sudut kefahaman serta pengamalan masyarakat, seterusnya kepada keamanan serta keharmonian negara. Selain itu, saya juga percaya untuk memanteras ajaran sesat ini, pihak kerajaan juga perlu lebih tegas dalam memberi hukuman kepada mana-mana pihak yang menyebarkan ajaran sesat di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memberi amaran kepada mereka agar segera berhenti melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, saya juga ingin tekankan tentang penubuhan pusat pemulihan akidah seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Katronanda sebentar tadi. Pusat pemulihan akidah ini sangat penting di setiap negeri di Malaysia dan kita tidak perlu bergantung pada satu pusat sahaja seperti di Selangor saja. Kerana pusat pemulihan akidah ini sangat penting kerana tujuannya untuk membentulkan akidah mana-mana pihak yang terpesong seperti orang yang murtad untuk segera bertaubat dan kembali kepada jalan Islam yang lurus. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang langkah-langkah untuk mengatasi atau memanteras ajaran sesat dari aspek individu, keluarga, institusi keagamaan serta kerajaan. Terima kasih. Alhamdulillah, panjang lebar sekali penerangan daripada ahli panel kita yang pertama yang cukup mantap dan cukup jelas. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita atas cadangan dan buah fikiran beliau yang begitu tepat dan mantap sekali. Dapat kita lihat bahawa peranan untuk membanteras ajaran sesat ini adalah berada di bahu di atas setiap individu Muslim, bukan hanya kepada individu yang tertentu tetapi sesiapa sahaja yang bergelar Muslim, mereka bertanggungjawab untuk membanteras ajaran sesat ini. Justru itu setiap pihak haruslah berganding bahu, bekerjasama bagai awal dan tebing agar ajaran sesat di Malaysia ini dapat kita hapuskan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan juga sejahtera. Baiklah, masa sangat mencemburui perbincangan kita pada hari ini. Berdasarkan forum ini, saya amat berharap agar isu ajaran sesat yang dibincangkan dalam program ini dapat memberikan manfaat kepada penonton supaya menjaga diri, jaga iman dan juga menjaga akidah masing-masing. Marilah kita sama-sama melakukan amalan-amalan kebaikan, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindari daripada terpesongnya akidah kita. Setakat ini sahaja program kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel kita yang sudi untuk meluangkan masa untuk menghuraikan isu ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah dan apa yang buruk itu datangnya dari diri kami sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.